dan Allah mengabulkan segala hajat dan menjaga kita daripada segala bala dan wabak dan bencana dan azab di dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan Allah mematikan kita dalam husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Jadi insyaAllah seperti biasa kita akan masuk kepada kitab Da'wah Tamah, yang mana kita sedang ini membicarakan berkenaan dengan apa yang dimaksudkan dengan keduniaan dan akan bahaya apabila yang ini cinta kepada dunia masuk ini ke dalam hati yang ini seorang mukmin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hati-hati kita dengan cinta kepada Allah, amin ya rabbal alamin. Nah, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Surah 172. Bahagian orang-orang yang berzuhud. Kemudian ingatlah bahawa para fakir miskin yang berzuhud dari dunia dan yang telah menyingkirkan dirinya dari mata-benda dunia itu terbahagi kepada beberapa kategori. Kategori pertama, mereka yang sama sekali menolak dunia dan jika diberikan kepadanya tanpa penat lelah pun mereka tetap menolaknya, kerana mereka sangat rela dengan keadaan kefakiran itu. Hidup mereka hanya untuk membuat ketaatan kepada Tuhan serta memperbanyakkan peribadatannya, berzikir serta bermunajat kepadanya. Nah, di sini Al-Imam Al-Haddad beliau akan membicarakan beberapa bahagian daripada mereka-mereka yang zuhud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan bahagian yang pertama adalah golongan yang meninggalkan segala-galanya. Yang ini golongan yang meninggalkan segala-galanya dan hanya menghabiskan masa mereka dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah golongan yang pertama. Kita lihat pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ada sahabat-sahabat ini yang dikenali sebagai Ashabus Suffah. Ashabus Suffah ini mereka hidup dan tinggal di Masjid Nabawi dan mereka hanya melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya melakukan ini ibadah ini kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bilangan mereka lebih daripada 100. Saya rasa saya pernah mengatakan perkara ini. Kita kalau pergi Masjid Nabawi, di belakang maqam kita ada tempat, satu platform. Ini adalah tempat Ashabus Suffah. Ini adalah tempat mereka daripada Muhajirin, mereka datang ke Madinah dalam keadaan mereka tidak ada apa-apa wang dan pakaian dan sebagainya, maka mereka tinggal di sana. Nabi SAW mengkhususkan tempat ini yang khusus bagi mereka. Salah seorang yang terkenal daripada Ashabus Suffah adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah ini kalau kita lihat ini kisahnya, miskin yang di bawah perdana Abu Hurairah. Sehingga kan dia mengatakan dia tidak ada makanan, sehingga kan dia apa dia buat? Dia menggantungkan dirinya, menggantungkan, dia letak kakinya di atas dan kepala di bawah, disebabkan terlalu lapar. Dan kadang-kadang dia mengatakan saya pingsan disebabkan tidak ada makanan. Jadi kita ada banyak hadis yang berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mendapat makanan memberikan kepada Ashabus Suffah. Dan kita ada banyak kisah yang berkenaan dengan perkara tersebut. Akan tetapi selepas wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah memberikan mereka ini keduniaan. Abu Hurairah menjadi orang yang kaya. Ini kisahnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini dia menjadi governor yang dilantik oleh Umar Khattab. Tapi apabila dia merenung ini kisahnya dahulu, maka kadang-kadang dia menangis apabila dia mengenangkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan dia hidayah. Dan dia bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu pagi, petang dan malam. Dan dia merupakan orang yang paling banyak menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab ini dia sentiasa melazimi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia daripada golongan ini Ashabus Suffah. Daripada situ ini keluar perkataan sufi. Ashabus Suffah, sebahagian daripada ulama kita mengatakan perkataan sufi asal daripada suffah. Sebab golongan sufi ini pada awal Islam mereka terkenal dengan golongan yang pertama ini, iaitu maksudnya orang yang menghabiskan masanya hanya dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah golongan yang pertama yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Haddad. Maka beliau akan memberikan misal di kalangan para salaf, iaitu Al-Imam Ibrahim bin Adham. Ini salah seorang imam ini yang terkenal di kalangan imam ini dalam ilmu tasawuf. Dan kita akan baca kisah. Teruskan. Pernah diberitakan bahawa Ibrahim bin Adham rahimahullah
ketika didatangi seorang lelaki dengan membawa 10,000 dirham, namun dia tetap menolaknya seraya berkata kepada orang itu, apakah engkau mahu melenyapkan namaku dari senarai orang-orang fakir dengan 10,000 dirham ini? Ini subhanallah, ini kita lihat kisah seperti ini. Kadang-kadang kita pun susah nak faham. Sebab ulama-ulama seperti ini, mereka kehidupan mereka sangat luar biasa. Kita lihat kisah-kisah seperti ini, dia adalah perkara yang sangat luar biasa. Kita hari ini bila kita baca kisah mereka, kadang-kadang kita terpegun, adakah manusia seperti ini? Kita lihat ini orang memberikan kepadanya wang. Apa dia mengatakan? Teruskan. Kita baca dulu. Tidak, aku tidak akan menerimanya. Ada satu berita lain mengatakan, aku pernah melihat seorang fakir. Sebelum itu ini dia mengatakan apa? Dia mengatakan, apakah engkau mahu melenyapkan namaku dari senarai orang fakir? Jadi maksudnya dia memilih kefakiran. Apa sebabnya dia memilih kefakiran? Supaya dia bersabar dalam kefakiran, supaya dalam kesabaran dalam kefakiran itu mendekatkan diri kepada Allah. Jadi apabila kekayaan datang kepadanya, dia takut dan dia menolak kekayaan sebab dia nak memilih perjalanan seperti itu. Hari ini kita susah nak faham perkara ni. Macam mana? Boleh kita faham? Kita susah nak bayangkan ada manusia seperti ini. Ini adalah perkara yang sangat luar biasa. Dan ini kita lihat yang ulama-ulama seperti ini adalah dikirakan imam dalam ilmu tasawuf. Kita lihat Al-Imam Bushairi misalnya banyak membicarakan tentang kisah-kisah mereka. Tapi kita zaman sekarang kita berhajat untuk kita membaca kisah-kisah seperti ini supaya kita faham ada manusia seperti ini yang hidup satu ketika dahulu. Walaupun ini kita tidak mampu untuk kita mengamalkan apa yang mereka mengamalkan, tetapi kita mendapat faedah akan kebesaran mereka. Bagaimana mereka dapat mengamalkan agama dengan begitu sekali. Maka ini adalah pengajaran yang dibagi, pengajaran bagi kita. Nah, teruskan. Ada sebuah berita lain mengatakan, aku pernah melihat seorang fakir sedang duduk di atas tikar sejadahnya di Masjidil Haram. Aku terharu dengan keadaannya itu dan aku punya sekian-sekian banyak dirham. Lalu aku mengambil kesemuanya dan letakkan di hujung sejadahnya dengan mengatakan kepadanya, ambillah wang ini. Si fakir itu lalu membeliakkan matanya dengan berkata, hei, engkau kira engkau dapat membeli majlisku dengan Allah Ta'ala ini dengan sekian-sekian ribu wang atau dengan harta benda dunia? Apakah engkau cuba hendak menipuku dengan dinar dan dirhammu? Nah, ini sekali lebih kurang ini kisah ini yang sama. Apabila datang kekayaan, mereka menjadi risau. Apa sebabnya? Sebab mereka takut ini dapat menjejas mereka punya ikatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang itu sebab kita ada pepatah ini mengatakan aulia Allah Subhanahu Wa Taala seperti ini. Apabila mereka diuji, mereka gembira. Apabila mereka diuji, mereka gembira. Apabila mereka diberikan kenikmatan, mereka sedih. Apabila mereka diberikan kekayaan, mereka sedih. Apa sebab ini mereka sedih? Sebab ini mereka takut kekayaan ini mungkin akan menyebabkan mereka lupa daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah kita mengatakan martabat yang lebih tinggi daripada bila kita mengatakan seseorang itu bersabar apabila diuji, bersyukur apabila diberi nikmat. Ini pula terbalik. Apabila dia diberikan kekayaan, dia bersabar. Apabila dia diuji dengan ujian, dia bersyukur. Boleh faham insya-Allah dia punya ni. Biasa kita dengar seorang mukmin apabila diuji, dia apa? Apabila dia diuji, dia bersabar. Maka kesabaran itu adalah baik baginya. Kita ada hadis Nabi SAW ini berkenaan dengan idza asabatus sarra'u syakar. Apabila kebaikan didatanginya, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa idza asabathu darra'u sabar. Apabila musibah dikenakan ke atasnya, dia bersabar. Maka kesabaran lebih baik baginya. Ini yang Nabi SAW mengatakan. Tetapi martabat yang lebih tinggi adalah seperti mana disebutkan oleh Al-Imam Al-Haddad. Dia terbalik. Apabila mereka diberikan kekayaan, mereka bersabar. Cuba bayang. Apabila dia diberikan kekayaan, dia bersabar. Bersabar atas apa? Bersabar sebab ini mereka risau.
atas kekayaan yang mendatang. Apabila mereka diuji, mereka bersyukur. Apabila diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kesusahan, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas ujian. Boleh kita faham insya-Allah. Ini adalah golongan yang kita mengatakan ini martabat ini yang lebih tinggi daripada yang pertama. Jadi seperti Al-Imam Ibrahim bin Adam, Fudail bin Iyad, ulama-ulama yang besar ini seperti ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengumpulkan kita bersama mereka. Habib Abdullah bin Shihab ini saya ingat dulu diterima bila baca kisah-kisah seperti ini, kisah-kisah luar biasa tentang para ulama aulia Allah Subhanahu Wa Taala yang luar biasa, yang solat malam khatam Quran, lepas itu pada waktu siang dia berpuasa dan dia berjihad fisabilillah. Apa dia mengatakan? Dia mengatakan hari ini kita baca kisah ini barakah. Dia mengatakan ini barakah. Mudah-mudahan dengan kita sebut nama mereka, Allah SWT ampunkan dosa kita. Mudah-mudahan dengan kita membaca kisah mereka, Allah mengumpulkan kita bersama mereka walaupun kita tak seperti mereka. Nampak? Jadi mereka menjadikan majlis membaca kisah-kisah aulia ini sebagai satu sebab yang mana dengannya Allah merahmati kita. Sebab inda zikri salihin tanzilu rahmah. Seperti mana ada pepatah mengatakan, apabila kita sebut nama orang salihin, kisah orang salihin, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan rahmah. Maka hari ini kita zaman seperti yang kita tinggal hari ini, zaman yang ini dengan kekeliruan dan kita mengatakan keadaan kita seperti ini, kita sangat berhajat untuk kita membaca kisah-kisah para ulama dan para aulia, supaya insya-Allah kita mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita baca lagi sikit. Orang fakir itu lalu bangun dari tempatnya seraya mengupas sejadahnya. Maka terderailah wang yang aku letakkan di atas sejadah tadi, dan dia pun pergi meninggalkan tempat itu, manakala aku terus mengutip wang itu. Nah, kita lihat para aulia Allah Subhanahu Wa Taala, mereka diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karamah. Ini lagi satu perkara kita nak kena faham ya. Di dalam ilmu akidah kita ada bab berkenaan dengan kewajipan bagi tiap-tiap orang Islam beriman bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan karamah kepada aulia. Apakah yang dimaksudkan dengan karamah? Karamah ini adalah sesuatu perkara yang bercanggah dengan hukum adah. Kita ada apa yang dikenali sebagai hukum adah. Adah ini maksudnya sesuatu yang biasa berlaku. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan karamah kepada aulia, dan karamah ini merupakan sesuatu yang bercanggah dengan adah. Yang bercanggah ini dengan adah. Sebagai misal kita dalam Al-Quran, kita ada kisah-kisah aulia. Ada ke tidak? Dalam Al-Quran ini misalnya Allah menceritakan tentang Ashabul Kahfi. Biasanya manusia kalau 309 tahun, apa jadi pada badan manusia? Boleh tak manusia hidup 309 tahun? Pernah tak kita jumpa satu orang, awak umur berapa tahun? 300 tahun. Tak pernah jumpa ya? Jadi berdasarkan dengan adat, kita tak pernah jumpa perkara seperti ini. Kita tak pernah dengar satu orang tidur 300 tahun boleh hidup. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan dalam Al-Quranul Karim bagaimana pemuda-pemuda ini tidur 309 tahun, tetapi ini tidak dimakan oleh bumi. Adakah mereka anbiya? Tidak. Mereka aulia. Mereka adalah manusia-manusia yang dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang Allah mengatakan hum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah, dan kami menambahkan hidayah ini kepada mereka. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan aulia dengan karamah, yakni maksudnya dengan sesuatu yang luar biasa. Kebiasaannya mustahil kita mengatakan satu orang ini tidur 309 tahun, selepas itu dia bangun, dia mengatakan berapa lama kamu tidur? Mereka menanyakan satu dengan lain. Yang ada mengatakan mungkin kita dah setengah hari. Masya Allah, setengah hari 309 tahun. Dia menyangkakan dia tidur hanya setengah hari. Maka ini kita mengatakan Allah ini memberikan karamah. Begitu juga kita ada kisah Maryam alaihissalam. Maryam alaihissalam, yakni apa jadi kepadanya? Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Tiap-tiap kali Nabi Zakaria alaihissalam memasuki kamarnya, mendapati ada makanan di sisinya. Tiap-tiap kali. Sehingga Nabi Zakaria alaihissalam seorang rasul pun dia kagum dengan wanita ini, dengan budak perempuan ini. Maryam alaihissalam ini baru budak kecil pada ketika itu.
Maka dia mengatakan, anna lati hadha, daripada mana kau dapat makanan ini? Dia mengatakan, qalat huwa min indillah. Dia mengatakan makanan ini datang daripada Allah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki tanpa hisab. Maka ini berlaku ini kepada aulia. Kalau sekiranya seseorang itu dia mendekatkan diri ini kepada Allah Subhanahu wa taala, kadang-kala Allah memuliakan mereka dengan memberikan kepada mereka benda-benda yang luar biasa. Jadi itu sebab bila kita membaca ini kisah-kisah ini para aulia, kadang-kala kita akan lihat tentang ini karamah mereka. Misalnya kita baca tentang Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi, beliau tidak tidur tiap-tiap hari ini. Beliau tidak tidur, ini karamah beliau. Dia tidak tidur melainkan beberapa minit. Ini disebutkan oleh anak murid dia sendiri yang tinggal bersama dia. Sebab Al-Imam An-Nawawi dia tinggal di ibarat satu madrasah. Jadi orang lihat cuba bayangkan satu orang dia tidak tidur sama sekali. Macam mana punya manusia ini ibarat superhuman, betul. Dia tidak tidur dan dia hanya makan satu hari sekali. Dia hanya minum satu hari sekali. Ini adalah daripada, dan dia sebelum dia meninggal dunia, dia mengetahui yang dia akan meninggal dunia. Jadi sebelum dia meninggal dunia, dia menulis wasiatnya, dia memberikan nasihatnya kepada anak muridnya. Dia mengatakan, dia memberikan isyarat kepada anak muridnya. Dia mengatakan, aku masa ini tidak lama, engkau nak kena melakukan begini dan begini dan begini. Lepas ini beberapa hari dia pun meninggal. Dia pun meninggal dunia. Maka maksud saya nak sampaikan perkara seperti ini. Apa yang saya lihat sekarang, zaman sekarang, kadang-kadang ada orang mempertikaikan karamah aulia. Sekarang ini kita lihat ada orang ini memperkecilkan karamah, seolah-olah mereka mengatakan ini perkara yang mustahil. Dan ini adalah bahaya dalam akidah. Kita mengatakan bila kita membicarakan tentang karamah ini aulia, wajib kita beriman kepadanya, sebab Al-Quran membicarakan tentangnya. Tetapi kalau satu orang ini mengatakan kemustahilan perkara seperti ini, maka dia bercanggah dengan ayat-ayat di dalam Al-Quranul Karim. Jadi ini adalah daripada kita mengatakan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala boleh memberikan ini kepada sesiapa yang dia sukai. Sebahagian daripada aulia Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kepadanya harta tanpa dia usaha. Apabila dia sampai kepada tahap keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita lihat ini seperti mana kisah Nabi Maryam alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya rezeki pada tiap-tiap masa dan keadaan. Maka seorang wali boleh mendapatkan perkara seperti ini apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya. Saya lihat baru-baru ini ada orang dia ada kemusykilan. Ada seorang wali, dia apabila bangun daripada sejadah ada duit. Seolah-olah memperkecilkan karamah. Tapi di sini kita mengatakan ini adalah perkara yang boleh berlaku. Adakah ia mustahil? Ia tidak mustahil. Kalau Allah memberikan karamah kepada Maryam yang bukan nabi, seorang wali, begitu juga Allah boleh memberikan kepada sesiapa yang disukai. Tetapi dengan kita memperkecilkan perkara-perkara seperti ini adalah daripada perkara yang kita nak kena berjaga-jaga. Sebab dia ada kait-mengait dengan akidah, dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa yang sama juga kita akur bahawasanya ada orang yang mengaku dirinya wali dan membicarakan benda-benda yang tak betul. Memang ada. Tetapi secara dasar kita mengatakan kita harus faham bahawasanya berkenaan dengan perkara yang bersangkut dengan karamah ini aulia, ini adalah daripada perkara yang wajib kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahawasanya Allah boleh memberikan karamah kepada mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah. Sebab ini definisi wali, seperti mana Allah mengatakan, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun. Ini definisi ini. Seorang yang beriman dan bertakwa, dia adalah awliya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah boleh memberikan karamah ini kepadanya. Wallahu a'lam bishawab.